Assalamualaikum adik-adik, hari ini kita akan belajar bahasa Melayu iaitu cara untuk menjawab soalan pemahaman. Jadi untuk tidak membuang masa, jom kita mula. Baik, untuk pembelajaran kita pada hari ini, kita akan tengok pada buku teks Bahasa Melayu tahun 3, muka surat 35. Buku teks Bahasa Melayu tahun 3, muka surat 35. Tajuk dia ialah elakkan kuman. Jadi kita tengok di sini ada dia punya teks dan juga panduan dia. Di sini ada teks dia mengenai elakkan kuman. Ini cerita pasal Hanif dan atuknya yang pergi menziarahi rakan datuknya di Hospital Melaka. Kita tengok sini, dia ada baca satu teks dekat sini. Jadi dia tunjukkan di bawah ni. Jadi macam mana cara untuk kita nak jawab soalan pemahaman yang berpandu seperti ini. Caranya ialah, perkara yang pertama yang perlu kita buat ialah kita hanya scan saja, tengok saja lebih kurang dia punya maklumat. Seterusnya kita terus pergi baca kepada soalannya di bawah ni. Kenapa penting untuk kita baca soalan dulu? Sebabnya dengan membaca soalan kita tahu apakah benda yang perlu kita cari daripada teks yang telah diberi. Jadi sekarang ni kita tengok soalan dia, siapakah yang diziarahi oleh Hanif dan datuknya? Di manakah Hanif melihat maklumat tentang kuman? Tak payah cari lagi maklumat dia, tak payah cari lagi apa jawapan dia. Sekarang ni kita baca soalan saja dulu. Bagaimanakah kita dapat mengelakkan kuman daripada tersebar? Apakah cara agar kuman tidak tersebar melalui makanan? Apakah tindakan yang perlu kita lakukan supaya minuman tidak menjadi punca kuman tersebar? Jadi inilah perkara yang perlu kita cari di dalam teks di atas nanti. Jadi sekarang ini kita mula baca daripada atas. Hanif dan datuknya menziarahi rakan datuknya di hospital. Kalau kita perasan pada soalan tadi, ini ialah jawapan untuk soalan pertama. Siapakah yang diziarahi oleh Hanif dan datuknya? Siapa yang dia ziarah? Rakan datuknya di hospital. Jadi kita dah dapat satu jawapan. Seterusnya, Hanif melihat maklumat tentang kuman yang ditampalkan di dinding. Yang ini kalau kita ingat balik pada soalan tadi, ini ialah jawapan untuk soalan yang kedua, iaitu di mana Hanif melihat maklumat tentang kuman. Jadi dia tengok kat mana maklumat tentang kuman, dia tengok di dinding. Baik, di sini ada 5 poin penting yang telah diberi. Jadi nanti lepas ni kita akan tengok betul-betul jawapannya untuk kita jawab. Bagaimanakah kita dapat mengelakkan kuman daripada tersebar? Macam mana cara nak elak kuman daripada tersebar? Dekat dalam ni ada. Apakah cara agar kuman tidak tersebar melalui makanan? Makanan yang atas ni saja jawapan dia. Kejap lagi kita tengok. Apakah tindakan yang perlu kita lakukan supaya minuman tidak menjadi punca kuman tersebar? Mana minuman? Sini ada minuman. Jadi lepas ni kita akan tengok jawapannya. Jadi kita cuba jawab soalan ni satu persatu. Bermula daripada soalan pertama. Baik, soalan yang pertama, siapakah yang diziarahi oleh Hanif dan datuknya? Kalau kita tengok pada teks tadi, ayat yang pertama ada jawapan ini. Hanif dan datuknya menziarahi rakan datuknya di Hospital Melaka. Jadi kebiasaannya murid akan jawab apa? Murid akan jawab kawan datuk. Macam tu saja jawapannya. Tetapi untuk jawab soalan pemahaman ini lebih cantik kalau kita tulis ayat yang lengkap. Tulis ayat yang lengkap maksudnya ada subjek, ada predikat. Dan soalan ni sebenarnya bukan soalan kebat. Jadi senang saja, kalau bukan soalan kebat, kita ambil terus saja ayat yang diberi. Hanif dan datuknya menziarahi rakan datuknya di Hospital Melaka. Terus tulis saja. Hanif dan datuknya menziarahi rakan datuknya di Hospital Melaka. Selesai. Kita tak perlu tukar ayat ini. Ambil saja direct daripada teks yang telah diberi. Okey, seterusnya. Di manakah Hanif melihat maklumat tentang kuman?
Okey, ada pada ayat yang kedua, okey. Hani melihat maklumat tentang kuman yang ditampalkan pada dinding. Ambil terus saja ayat ni, tak payah tukar pun tak apa. Eh? Sebab ini bukan soalan kibat. Kalau soalan kibat kita kena berayat sendiri. Jadi Hanif melihat maklumat tentang kuman, melihat maklumat tentang kuman, okey, yang ditampalkan pada dinding, yang ditampalkan pada dinding. Dah selesai. Ambil saja ayat ini, jadi dapatlah jawapan untuk soalan yang kedua. Baik, soalan yang seterusnya, bagaimanakah kita dapat mengelakkan kuman daripada tersebar? Baik, soalan ini tidak tertumpu, jadi kita boleh pilih mana saja jawapan yang ada di dalam ini. Jadi dia kata bagaimana kita dapat elak kuman daripada tersebar. Ini semua ialah cara untuk elak kuman daripada tersebar. Kita pilih saja yang mana yang kita rasa sesuai. Contohnya lah, kita ambil ini pernafasan. Okay. Tutup mulut semasa bersin dan batuk. Jadi kita boleh ambil jawapan ini, letak di sini. Okay, bagaimana kita dapat mengelakkan kuman? Jangan tulis terus kat sini. Jangan tulis terus dekat sini. Tutup mulut semasa bersin dan batuk. Kita kena ambil sebahagian daripada soalan, baru dia cantik. Jadi kita ambil kita dapat mengelakkan kuman daripada tersebar dengan menutup mulut semasa batuk dan bersin. Okey, dapat jawapan untuk nombor 3. Okey, seterusnya kita tengok pula soalan yang keempat. Apakah cara agar kuman tidak tersebar melalui makanan? Baik, kita ambil sini, kita ambil bahagian makanan saja. Sini bahagian makanan. Baik. Masak makanan dengan sempurna, elak makanan yang tercemar, basuh sayur dan buah dengan bersihnya. Okey, daripada 3 ini kita boleh pilih mana-mana. Cikgu rasa yang paling sesuai kita ambil yang bawah. Jadi kita ambil bawah, basuh sayur dan buah dengan bersihnya. Tapi kita jangan terus tulis dekat sini. Okey. Basuh buah dan sayur dengan bersihnya. Okey. Jawapan ini betul, tapi jawapan ini kurang cantik. Caranya yang lebih baik ialah kita ambil sebahagian daripada soalan. Okey. Cara agar kuman tidak tersebar adalah dengan membasuh buah dan sayur dengan bersihnya. Okey. Seterusnya, soalan yang terakhir, apakah tindakan yang perlu kita lakukan supaya minuman tidak menjadi punca kuman tersebar? Okey, dekat sini dia pun tertumpu saja, dia nak minuman saja. Jadi kita ambil pada bahagian minuman. Tengok pada bahagian minuman, gunakan air terawat, elakkan air tercemar, basuh gelas dengan sempurna, nak ambil yang mana? Mana-mana pun boleh. Okey, kita boleh ambil yang paling atas ni. Okey, gunakan air terawat. Contohnya macam tu. Okey. Apakah tindakan yang perlu kita lakukan supaya minuman tidak menjadi punca kuman tersebar? Okey. Ambil sebahagian soalan, tindakan yang perlu kita lakukan ialah dengan menggunakan air terawat. Okey, tengok sini ya. Gunakan air terawat. Jadi kat sini kita tulis tindakan yang perlu kita lakukan ialah dengan menggunakan air terawat. Bila adik-adik nak menjawab soalan pemahaman, seelok-eloknya gunakanlah ayat yang lengkap seperti ini. Okey. Adik-adik boleh tengok apa yang ada di dalam teks, cari maklumat yang diperlukan.
Waktu masa menjawab, adik-adik boleh ambil sebahagian daripada soalan, lepas tu sambung dengan jawapan adik, ataupun adik-adik boleh juga buat ayat sendiri. Okay? Kalau adik-adik betul-betul faham macam mana cara untuk nak jawab menggunakan ayat sendiri, boleh gunakan ayat sendiri. Terutamanya, kita perlu gunakan ayat sendiri bila soalan itu jenis soalan kebat. Contohnya, dia tanya pendapat kita. Tak ada dalam teks secara terang, tak ada ditulis betul-betul, tapi dia tanya pendapat kita. Pada pendapat anda, bagaimanakah cara ini. Kalau macam tu, adik boleh gunakan ayat sendiri. Okay? Baiklah adik-adik, itu sahaja pembelajaran kita pada video kali ini. Semoga kita akan berjumpa lagi dalam video pembelajaran yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.